Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat kita pada malam ini, tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sambung kepada kisah Nabi Adam AS. Kita telah pun membaca ayat 30, 31, dan insyaAllah pada malam ini kita sambung ayat 34. Dalam ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Nabi Adam AS sebagai Abul Bashar, iaitu bapa kepada sekalian manusia, diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Dan begitu juga anak-anak cucunya. Dan Allah juga menjelaskan kepada kita bahawasanya kemuliaan ataupun kelebihan Nabi Adam AS berada pada kebolehannya untuk menimba ilmu. Jadi sebab itu pada ketika Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada para malaikat keistimewaan Nabi Adam AS, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia, yakni Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian dia, yakni Allah, memperlihatkan semuanya itu kepada malaikat. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, ambi'uni bi asma'i haula. Ya, kamu sekalian terangkanlah kepadaku nama-nama semua benda itu, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jika kamu orang yang benar, bahwasanya kamu mempunyai kelebihan daripada Adam AS. Qalu subhanaka. Lalu mereka yang malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, wahai Tuhan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu bagi kami kecuali sekadar apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, qala, berkata Allah, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum, kamulah yang terangkan kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama semua benda itu yang diajar oleh Allah kepada Adam AS sebelum ini. Dan kata ulama dan tafsir, merangkumi semua kewujudan di alam. Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam AS nama-nama bagi semua kewujudan di alam ini. Dan sebahagian mufassir kata termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia. Dalam Al-Quran nama-nama Allah ada 1000 lebih. Ada 1000 lebih, tuan-tuan sekalian. Sebab itu para fuqaha kita, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka menyebutkan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah ada 99 nama. Itu bukan bermaksud 99, tapi bermaksud banyak.
Kerana dalam Al-Quran dia ada 1000 lebih. Nama-nama Allah Ta'ala itu ada 1000 lebih. Mana 1000 lebih itu adalah nama tu, bukan yang pengulangan tu. Kalau pengulangan itu memang lagi banyak lah. Allah Ta'ala saja, kalimah Allah saja ada hampir 2000. Mana Allah alif lam ha tu kira satu. Kemudian Ar-Rahman tu kira satu pula. Ar-Rahim kira satu pula. Jadi keseluruhannya itu ada 1000 lebih. Jadi tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, termasuk nama-nama Allah Ta'ala pun diajar kepada Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam, bila malaikat dia tidak mampu untuk menceritakan, memberitahu, menjelaskan, tapi falamma anba'ahum, kata Allah, kemudian setelah dia ini Adam menerangkan kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama semua benda atau semua kewujudan itu, qala, dia yakni Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah menyatakan kepada kamu, inni, sesungguhnya aku lebih mengetahui ghaibas samawati wal ardi, perkara yang gaib yang ada di langit dan dekat bumi, termasuk hikmah penciptaan. Setiap makhluk yang dijadikan oleh Allah di atas muka dunia ini, yang bermacam-macam jenis ini, setiap satu daripadanya itu, walaupun sebahagian daripadanya tidak disukai oleh manusia, tapi dia ada hikmah yang tersendiri. Kalau orang buat benda ni, dia benar, dia tak suka lah, tikus dia tak suka, tapi Allah Ta'ala jadikan dia mesti ada hikmah yang tersendiri, walaupun manusia tidak suka. Dan hikmah itu ghaib, termasuk dalam perkara yang a'lamu ghaib, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya akulah yang lebih mengetahui perkara ghaib di langit dan juga di bumi, wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kamu semua dedahkan, tubduna, tuzhiruna, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu semua sembunyikan, yakni berada dalam dada kamu, dalam hati kamu, dalam diri kamu. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wallahu alimun bizatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Itu tuan-tuan sekalian yang kita baca minggu lepas. Jadi sebab itu faktor kemuliaan kita manusia ini adalah pada ilmu. Dan dalam Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengaitkan mengetahui, memahami dengan hati. Itu yang agak berbeza dengan teori yang lain daripada Quran. Kerana yang lain daripada Quran, sama ada mengaji ke apa, semua dengan otak. Dalam bahasa Arab dia panggil otak, dia panggil dimag, ad-dimag. Tapi Al-Quran menyebutkan tentang hati. Jadi sebab itu para mufassirin menyatakan bahawa akal ini adalah tempatnya di hati. Itu mufassirin Islam. Akal tempatnya di hati. Adapun otak ini dia tak lebih sebagai mata, telinga, mana alat. Jadi sebab itu orang yang hanya berfikir dengan otak saja, dia tidak sampai mendalam, sampai ke dalam hati, maka itu yang menyebabkan dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hidup dengan logik, dia hidup dengan rasional, dia hidup dengan logik. Kalau kita hidup dengan logik, tuan-tuan sekalian, memang tak logik pun ambil wudu. Bila kita kentut, tuan-tuan sekalian, tak ada pasal-pasal basuh muka, basuh tangan, siku, basuh sampai kepala, kaki, tempat kentut tak basuh pun. Kemudian memang tak logik tuan-tuan sekalian subuh 2 rakaat. Kalau tuan-tuan tunggu nak sembahyang subuh, nak suruh ustaz ke ataupun nak tengok dalam Quran, sebab apa kena sembahyang subuh? Kenapa subuh 2 rakaat bukan 3, bukan 4? Tapi tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahawasanya kita perlu tanya soalan. Tak apalah, sebenarnya kalau kita gunakan akal pun, dia akan sampai kepada hakikat bahawasanya kita ini perlu patuh kepada syariat. Yang pertama sekali, bila tanya akal kita, apakah alam ini dia berlaku secara tiba-tiba? Akal kan kata mustahil. Mustahil alam ini berlaku dengan secara tiba-tiba. Dan alam terlalu luas, terlalu hebat.
Kalau kita lama tak jumpa kawan kita, kita pergi ziarah rumah dia, 2 tahun lalu rumah lain, kemudian dia buat rumah baru, kita tanya dia. Soalan yang kita akan tanya, bila buat rumah? Siapa tukang? Kalau elok kita nak puji, kalau tak elok kita nak, biasalah manusia. Dia tanya tu ada soal, ada punca dia lah. Tiba-tiba kawan kita kata, tak tahu saya bangkit pagi tadi, tiba-tiba rumah saya jadi baru. Kita kata apa? Kawan kita ni terlebih makan ubat ke, ataupun kena COVID ke, demam tak kebah ke, maknanya logik akal tak boleh terima. Benda ada, tiba-tiba berlaku, so tiba-tiba. Tuan-tuan sekalian, alam ni lagi besar daripada rumah tadi. Sudah tentu ada penciptanya. Itu satu. Yang kedua, akal kita akan tanya, akan merenung, kenapa dia pencipta ni, dia jadikan alam ni. Dan kemudian daripada banyak-banyak manusia yang ada di atas muka dunia ini, tuan-tuan sekalian, satu makhluk saja yang berbeza, sangat-sangat berbeza dengan makhluk lain, yang boleh berfikir, boleh merenung, boleh belajar, dan yang boleh menimba ilmu sehingga dibuat sekolah macam-macam bidang, cabang pula, tuan-tuan sekalian, satu makhluk saja. Dan teroponglah mana-mana, aku ada planet-planet lain pun setakat lah ni belum dijumpai macam manusia, sehingga akan ada ahli saintis yang menyatakan bahawa kalau tanpa kewujudan manusia, alam ini dia seumpama pentas opera, dan berlakon bukan main berlakon lagi atas pentas itu, tapi tak ada penonton. Penonton tak ada kalau manusia tak ada. Sebab manusia saja yang boleh menyaksikan, boleh menilai, boleh melihat, boleh kenal. Ini apa dia, ni apa dia, ni apa dia, ni apa dia. Tuan-tuan sekalian, kera pun tak boleh. Yang bawah pada manusia kita tengok cerdik sikit lah. Mungkin kita kata apa? Monyet ke kera. Dia pun tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ajak ABC pun dia tak boleh ingat dah. Ambillah mana-mana kera ke monyet kan masuk sekolah, dia tak boleh mengaji. Manusia saja. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian, kita akan sampai kepada hakikat bahasanya perlu kejadian ini Tuhan yang menjadikan, dan sudah tentu ada sebab. Tapi sebab tu akal tak boleh sampai dah. Setakat tu saja dia boleh putuskan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha melimpah rahmatnya ini, untuk tidak membiarkan manusia ini dalam kesesatan, terpinga-pinga, maka dia mengutuskan Rasul. Dia mengutuskan Rasul yang diberi wahyu. Rasul itu diberi wahyu kepada Rasul itu, dan Rasul itu menjelaskan bahwasanya yang menjadikan alam ini adalah aku, kata Allah. Aku yang namanya Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala menegaskan, tidak kami utuskan seorang Rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Mana semua Rasul termasuk engkau, tidak ada. Semua Rasul, melainkan kami wahyukan kepada dia untuk disampaikan kepada umat masing-masing, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, yakni Allah. Fa'buduni, maka hendaklah kamu sekalian menyembahku. Itu tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi sebab itu jelas kita dah selesai. Dan pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita nak tengok faktor manusia ini gagal untuk beriman dengan Allah. Kadang-kadang dikurniakan ilmu, tapi dia masih lagi kufur kepada Allah. Dan itu dijelaskan oleh Allah melalui satu makhluknya yang namanya iblis. Nah, iblis ini mustahil dia tidak kenal Allah, sebab dia bukan asal-asal sesat. Tapi kenapa dia boleh jadi kufur? Dia kenal, tapi dia jadi kufur. Maka Allah Ta'ala menyebutkan ayat berikutnya, wa idh qulna, dan ingatlah, wa idh ay wadhkur, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Sujud di sini adalah sujud hormat, bukan sujud ibadat.
inhina. Sebagian mufassir kata makna sujud macam kita bila kita nak hormat kepada orang lain itu kita tunduk. Kalau umat-umat yang terdahulu diizinkan lagi oleh Allah untuk menghormati orang lain dengan sujud. Seumpama dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dia mimpi. Dalam mimpi dia itu dia melihat matahari, bulan, kemudian bintang, 11 bintang sujud kepada dia, makna hormat kepada dia. Tapi selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, tidak diizinkan lagi mana-mana orang untuk sujud, kerana sujud itu untuk Allah Ta'ala saja. Sujud, rokok dan sujud untuk Allah Ta'ala sahaja. Jadi sebab itu bila kita nak hormat mana-mana orang pun, setakat kita tunduk, cium tangan, setakat itu saja, tak boleh sampai kita menjatuhkan, merebahkan diri kita untuk sujud kepada dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut fasajadu illa iblis. Lalu mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis, dia tidak nak sujud. Tuan-tuan sekalian, iblis ni dia termasuk dalam kumpulan malaikat ke, satu bangsa dengan malaikat, ataupun berbeza? Berbeza. Sebab dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menyebutkan kana minal jin, adalah iblis itu dari kalangan jin. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut dari segi perintah? Allah Ta'ala menyebutkan wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika mana kami berkata kepada para malaikat. Tak sebut pun jin di situ. Itu dari segi perintah. Tapi dari segi menceritakan pula selepas itu keputusan, perintah Allah taklif, dia panggil taklif. Itu taklif makna perintah, dia panggil apa, syariat. Kemudian akan lahirlah selepas itu orang yang patuh dengan orang yang tidak patuh. Dan malaikat ini patuh, tapi iblis tidak patuh. Sebagian mufassir menyatakan bahawa suatu ketika dahulu, walaupun berbeza dari segi bangsa, tapi iblis ini dia taat kepada Allah. Dan ketaatan dia itu sama menyebabkan dia satu level dengan malaikat, dan turut tinggal di langit atas sana bersama dengan malaikat. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala ini, walaupun dia jadikan makhluk dia itu berbeza-beza, dan apabila makhluk itu dikurniakan taklif, dan ada, kita kata ada tiga lah dipanggil malaikat, hamba-hamba Allah yang boleh mengenal Allah, yang diberi perintah ikut masing-masing tugas. Cuma malaikat ini dia la ya'sunullah ma amarah. Yang dia ni Allah tak jadikan maksum. Yang dia tidak maknanya tidak ada nafsu. Tapi dua lagi makhluk Allah diberi taklif juga, diberi bebanan. Cuma Allah Ta'ala beri juga ikhtiar, mereka boleh pilih sama ada nak taat ataupun untuk kufur, beriman ataupun tidak beriman, terpulang pada masing-masing, iaitu jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia. Maka hamba-hambanya yang taat, tuan-tuan sekalian, selagi lagi tinggi darjah ketaatan itu, maka akan tinggilah martabat dari sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, akramakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu, indallah, di sisi Allah, adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi sebab itu, dan sepakat para ulama menyatakan bahawa orang yang paling tinggi martabat di sisi Allah bukan malaikat, manusia. Bukan, tapi bukan secara jumlatan. Kalau ukur dari segi rangkuman, maka malaikat lebih tinggi daripada manusia, sebab malaikat ni semua beriman. Dari manusia pula sebahagian beriman, sebahagian kufur. Dan sebahagian beriman pula itu ada yang al-iman, dipanggil al-kamil, beriman dengan sempurna, taat kepada Allah. Dan ada yang beriman tapi maksiat. Itu dari segi rangkuman begitu. Tapi dari segi individu, di sana ada individu yang martabat mereka lebih tinggi daripada malaikat. Dan makhluk yang paling mulia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia menewaskan, makna mengatasi Jibril dan sebagainya. Dan dia adalah orang yang mula-mula sekali mengetuk pintu syurga. Dia adalah orang yang mula-mula sekali mengetuk pintu syurga. Mana yang mula-mula sekali masuk dalam syurga. Jadi sebab itu Iblis pun sama pada satu ketika dahulu, dengan ketaatan dia, dengan kesalihan dia, dia berada satu level dengan malaikat, sehingga kan bila Allah Ta'ala memberi apa-apa arahan kepada malaikat, maka tertakluk arahan itu kepada dia juga. Tapi dalam arahan ini, fasajadu illa iblis. Bila Allah Ta'ala suruh sujud, hormat, tunduk, hormat, bukan ibadat, tunduk, hormat. Dan iblis pun tahu sujud ini sujud hormat, bukan sujud ibadat. Sebab dalam Quran dia tak pernah bagi alasan, ya Allah, saya hanya sujud kepada Tuhan saja. Adam AS bukan Tuhan. Dia tak sebut begitu. Sebaliknya bila ditanya, dia sebut. Dia kata dia lebih mulia daripada Adam. Tahu dah, maknanya dia faham bahwasanya arahan Allah Ta'ala itu bukan ibadat. Arahan itu ialah arahan untuk hormat. Macam isteri disuruh oleh syarak hormat pada suami, macam kita rakyat disuruh untuk hormat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun, bila ada seseorang itu jadi pemimpin, wajib alaikum bisami wa ta'ah, wajib kamu dengar dan kamu taat, walaupun yang memerintah itu ialah abdun habasyun. Andai mana ada hamba jadi pemimpin, tapi andai kata seorang hamba yang habsyah, hitam, kemudian ka'anna ra'su zabibatun, rambut berpintal-pintal, makna tak lawa, tak segak, tapi wajib kamu taat, bukan kerana tubuh badan dia itu, tapi kerana dia amir, dia pemimpin kamu. Jadi begitulah juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian. Kita sembahyang berjamaah, wajib ikut imam. Innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Sesungguhnya dilantik imam itu untuk diikuti. Jadi sebab itu ada setengah orang dalam sekalian, dia kira dia nak habis bacaan dia. Itu dia tak faham. Dia tak faham bahasanya bila kita sembahyang berjamaah ini, yang paling afdalnya ialah, yang Allah Ta'ala nak daripada kita ni ialah kita ikut imam. Jadi sebab itu makmum ni kalau dia nak baca pun dia kena baca ringkas-ringkas. Kalau nak baca panjang ini, baca waktu sembahyang seorang nanti. Dan imam pula dia kena ada sifat kasih sayang pula, mentang-mentang dia jadi imam. Dia kadang-kadang dia terlaju terlebih, dan kadang-kadang pula dia baca panjang terlebih, sehingga kan makmum sampai terpaksa mufarakah pula. Ada zaman Nabi SAW itu, ada sahabat-sahabat, ada orang bila dia datang tengok ada seorang sahabat, tak ingat apa nama, Abu Zar ke dia jadi imam, dia suka baca panjang. Dia baca panjang. Ada yang datang tengok dia jadi imam, serawat balik. Bila dengar sampai kepada dia, dia kata itu bukan apa, tu munafik. Munafik. Dia hukum gitu. Lalu Nabi SAW selidik, dan Nabi mendapati bahasanya orang yang spot itu bukan munafik, tapi kerana dia sembahyang lama. Lalu Nabi panggil dia, afatanun anta, apakah kamu nak menjadi orang yang menyebabkan orang lain terfitnah? Cukup baca wasyamsi wa duhaha, begitulah kama qala Nabi SAW. Baca ayat surah yang sederhana begitu saja. Kecuali subuh lah. Kalau subuh ni Nabi baca agak panjang sikit. Jadi balik pada kita, tuan-tuan sekalian, iblis dia tidak turut perintah. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Maka Allah Ta'ala jawab, aba wastakbara, dia menolak. Kata dalam tafsir, ini yang berkait dengan iman, tuan-tuan muslim. Yang berkait dengan iman. Bila kita mengucap la ilaha illallah, tak cukup dengan ucapan lidah saja. Dia menuntut sebalik kepada aba wastakbara. Itu dia panggil, kena ada hakikat iman itu. Iblis ni dia kenal Allah. Dan dia pernah berada pada satu tahap bersama dengan malaikat. Dan dia tidak sujud kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata aba wastakbara, dia menolak. Di sini disebut menolak ataupun enggan. Dalam tafsir para ulama menyatakan aba imtana'a 'anis sujud, yang dia enggan menerima perintah Allah supaya sujud. Wastakbara, dan dia sombong. Wastakbara, dia sombong. Lalu kata Allah, wa kana minal kafirin,
dan adalah dia tergolong dari kalangan orang-orang kafir. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, menjadi madmun al-iman, terkandung dalam kalimah iman itu ialah sebalik pada aba, enggan, sebaliknya apa tuan sekalian? Qabul. Kesudian kita untuk menerima segala perintah Allah. Kesudian untuk menerima segala perintah Allah. Yang kedua, wastakbara, sebalik kepada wastakbara, iaitu rendah diri kepada Allah dan Rasul. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu mengangkat suara-suara kamu melebihi daripada suara Nabi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalaulah orang menceritakan kepada kita, walaupun kita tengah marah ke, berbeza dengan pendapat kita ke, dan sebagainya, orang beritahu dekat kita bahawasanya apa yang kita buat ataupun kepercayaan kita itu bercanggah dengan Quran dan hadis, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita akan terima. Tapi kalau kita lawan, tuan-tuan sekalian, maknanya kita tidak faham iman itu apa dia. Jadi sebab itu iman ini, al-imanu billah wa rasulih, kita meletakkan Allah dan Rasul lebih tinggi daripada segala-galanya. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pernah kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dalam hidup saya ini, engkau Allah dan Rasul lah yang paling saya kasihi, melainkan keluarga saya. Dia sebut dulu, peringkat awal itu, melainkan dia sebut. Lalu Rasulullah kata, ya Rasul, ya Umar, tak cukup ya Umar, tak cukup, melainkan kamu kena letakkan Allah dan Rasul lebih aku kasihi daripada segala-galanya, termasuk diriku sendiri, termasuk ayahku, termasuk anakku dan sebagainya. Bau dipanggil, bau orang panggil apa? Memadai. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, dan secara kesimpulannya tuan-tuan sekalian, ada 7 dalam satu kitab, iaitu Syekh Hafiz Al-Hakami, kitabnya namanya I'lam As-Sunnah Al-Mansyurah di I'tiqad At-Taifah An-Najiyah Al-Mansurah. Dalam tu dia kata syarat pengucapan kalimah syahadah ni ada 7. Bila kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapan lidah itu baru 1. Kemudian keyakinan hati, itu baru 2. Dia sebut ada 7 semua. Kita bakat-bakat semak tengok tuan-tuan sekalian ya. Yang pertama kata dia, hendaklah kalimah syahadah itu diucap dengan ilmu, dengan tahu. Al-ilmu bi ma'naha nafyan wa itsbatan. Itu yang pertama. Kita sebut ringkas-ringkas lah. Nanti kalau tuan-tuan nak tawasuk itu, tuan-tuan kena, maknanya kita mengaji ni pun ringkas-ringkas. Nanti tuan-tuan, kewajipan kita bersamalah tuan-tuan sekalian untuk kita menambah ilmu akidah kita supaya sempurna insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqanul qalbi biha. Sebut dengan yakin hati. Istiqan al-qalbi biha. Kalau tengok pada bahasa tu, al-sin tu ialah mencari. Sebut itu dengan berusaha untuk mencari keyakinan, dia panggil, memanggil keyakinan hati terhadap kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Dan manusia tuan-tuan sekalian, dia tak boleh yakin kalau dia tak faham, kalau tak kenal sungguh-sungguh apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammadun Rasulullah. Nah, la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan, itu tidak ada Tuhan yang ada sajakah ataupun tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau tidak ada dalam syahadah kita duk faham tidak ada Tuhan yang wujud melainkan Allah, itu bukan orang Islam saja. Orang bukan Islam pun, orang Yahudi, orang Nasrani pun, dia mengaku Tuhan ada. Jadi sebab itu rata-rata ulama dalam tafsir, dalam huraian mereka kata la ilaha illallah, la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu baru betul. Yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi sebab itu orang mengucap kalimah syahadah tiba-tiba tak mau sembahyang, tak mau puasa, cuba tanya dia balik, kamu faham tak kamu ucap apa tu? La ilaha illallah. Ya, kamu faham ke tidak? Ya, kalau dia kata tidak ada Tuhan yang wujud, mana di situ kesilapan dia. Nanti itu kesilapan dia. Kalau dia faham sungguh-sungguh bahasanya dia maksud la ilaha illallah, la ilaha la ma'budu haqqin bihaqqin
illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia akan tanya diri dia sendiri. Dia dah mengaku. Waktu mana dia sembah? Kalau dia tak sembahyang, dan berselian, dia tak puasa, kemudian dia ikut, kalau dia hidup atau muka dia ikut dah, dia nak makan apa, nak pakai apa. Padahal dalam Quran, kalau orang perempuan, Allah Ta'ala kata, labuhkanlah kain-kain tudung mereka sehingga menutupi dada mereka. Dan dia mengucap kalimah syahadah, dia tahu itu pengakuan dia sebagai hamba Allah, dan dia kena menyembah Allah. Dan kata Imam Ibn Katsir, ibadah ini dengan makna sebenarnya ialah taat. Nah, ibadah, pengertian ibadah yang sebenarnya itu adalah taat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, begitulah dipanggil, bila tidak sempurnanya ilmu, maka dia panggil penghayatan, pengamalan pun dia akan jadi tak sempurna juga. Asasnya itu berada pada ilmu, termasuk benda yang basic, terlalu basic. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Muhammadur Rasulullah itu pula apa makna dia? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah itu ialah kita tauhid, mentauhidkan Allah. Adapun syahadah Muhammadur Rasulullah itu ialah ittiba', mengikuti. Tidak ada dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, yakni aku bersaksi bahwasanya aku akan mengikuti dia, mematuhi dia. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, kamu sampaikan dah kepada mereka, jika benar kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, bagi tahu mereka, hendaklah kamu mengikuti aku. Yuhibbukumullah, barulah Allah Ta'ala akan kasih kepada kamu. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau sekadar kita la ilaha illallah dan tidak kita patuh, tidak ikut Nabi Muhammad SAW, kita tak akan dapat, hatta kasih Allah Ta'ala pun tak akan dapat. Dalam pengertian yang lain tuan-tuan sekalian, syahadah itu pun tak akan sempurna. Sebab Allah Ta'ala kata, kamu ikut Rasul yang aku utuskan, barulah kamu akan mendapat kasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-inqiyad laha zahiran wa batinan. Sudi tunduk, bersedia untuk tunduk kepada kalimah itu, kepada tauhid itu, kepada Rasul itu. Zahiran wa batinan. Zahir, luaran, dan juga batin. Sebab itu tuan-tuan sekalian, zahir ini rukuk, sujud, tuan-tuan sekalian, baca Quran. Batin pula iman, ikhlas, khusyuk, itu batin tuan-tuan sekalian. Tidak orang kata apa, sombong dan sebagainya. Yang keempat, al-qabul laha, bersedia untuk menerima. Menerima, fala yadu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha. Tidak menolak mana-mana pun yang disuruh oleh Allah dan Rasul, yang menjadi kandungan dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Dan di sinilah kesilapan iblis ni. Aba wastakbara, dia enggan. Dan yang kelima, ikhlas. Makna ucap dengan ikhlas. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapakah yang keenam, ikhlas dan juga as-sidq, benar, min samil qalbi la bil lisan faqat, benar yang terbit daripada lubuk hati, bukan ucap dengan lidah sahaja. Ikhlas tadi menafikan riya, bukan kita ucapkan kerana nak ambil hati orang lain, nak menunjuk dan sebagainya. Sidq pula kita jujur, tidak munafik, tidak ada nifak, tidak ada berpura-pura dalam hati kita. Dia agak dekat ikhlas dengan sidq, tapi ada sikit perbezaan dia panggil di situ. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis bila ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang akan merasai sangat bahagia dengan mendapat syafaat engkau di akhirat? Lalu Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbih, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar daripada hati. Mana orang munafik di akhirat nanti dia tak akan dapat syafaat Nabi, sebab dia masuk dalam hukum kafir. Yang ketujuh, yang terakhir, al-mahabbatu laha wa li ahliha wal muwalatu wal muadatu li ajliha. Kasih pada kalimah itu, dan kasih kepada orang-orang yang sama mengucap kalimah itu.
Sebab itu timbul kasih sayang tu sama-sama Muslim ni. Kita sayang persaudaraan Islam ni tuan-tuan sekalian, bukan kerana dia bagi apa-apa dekat kita, bukan kerana dia satu keturunan dengan kita, bukan kerana dia ini adik-beradik kita, bukan kerana dia majikan kita, anak buah kita, tidak. Kerana dia mengucapkan kalimah yang sama sebagaimana kita ucapkan. Kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia pun mengucapkan sama juga, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami berfirman, wahai Adam. Ini tidak dipanggil, kita fokus pada ayat akidah. Ini tidaklah ada kait dengan akidah, tapi kita baca untuk meraihkan ayat, kerana yang kita nak nanti ayat 37. Nak tengok macam mana Adam pula. Iblis dia buat kesilapan, oleh kerana ada istakbara, dia berterusan. Tapi Adam AS buat kesilapan juga. Tapi macam mana Adam boleh patah balik? Patah balik kepada ketaatan pada iman. Dia tidak ada takbur, tidak ada sombong. Maka sebab itu Allah Ta'ala beritahu dalam ayat 36, syaitan telah berjaya menggelincirkan Adam, menggoda Adam, sehingga Nabi Adam AS pun melakukan kesilapan, melanggar perintah Allah, macam mana iblis tadi melanggar perintah Allah. Tapi fatalaqa Adam rabbih, Adam bertanya Allah. Fatalaqa Adam, dia tanya Allah, ya Allah, macam mana nak bertaubat? Itu beza tuan-tuan sekalian. Beza. Sebab itu orang mukmin dia boleh berlaku silap, dia boleh melakukan dosa, kerana kita tidak maksum. Tapi orang mukmin apabila dia tidak ada sombong, tidak sombong pada Allah dan Rasul, dia sentiasa berjumpa dengan jalan pulang. Berjumpa dengan jalan pulang. Tapi iblis sampai ke hari ini tak jumpa jalan pulang. Sehingga akan diceritakan dalam satu kisah, ini bukan hadis dalam Muslim, dalam kisah lah disebut dalam tafsir dan sebagainya. Nabi Musa alaihi salam, dia bertanya Iblis, kamu ni sampai bila kamu ni nak berterusan dalam kekufuran? Tak teringatkah kamu untuk kembali ke jalan yang benar, minta ampun kepada Tuhan, kepada Allah? Iblis kata dekat Nabi Musa AS, cuba kamu tanya Tuhan, dia mau dah ampunkan Iblis? Dia tanya begitu. Ini kisah tuan sekalian, jangan tuan-tuan nakal hadis pula. Kisah maknanya dipanggil dalam tafsir. Lalu Nabi Musa AS melalui malaikat Jibril, dia tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, aku boleh ampunkan dia bila-bila masa, tapi dia kena buat apa yang dia enggan buat dulu. Begitulah tuan-tuan bersilam, bila kita dosa dengan sebab meninggalkan perbuatan yang diwajib oleh syarak, taubat ni ialah dengan buatlah. Kalau kita tak semayang, mana kita balik semayang begitu. Dia kena buat apa yang dia enggan buat dulu, iaitu sujud kepada Adam. Nabi Musa AS pun sampaikan kepada Iblis, wahai Iblis, Tuhan menjawab, dia bersedia untuk mengampunkan kamu, tapi kamu kena sujud pada Adam. Iblis jawab apa? Kalau begitu dia tak boleh ampun, tak apa. Itu Muslim dalam kisah pun begitu. Kalau itu syarat dia, tak apa, aku tak minta ampun, tak apa, dia tak payah ampun, tak apa. Itu sombong tuan-tuan Muslim. Sebab itu sombong ini orang Melayu dia guna satu istilah, jahil biasa. Jahil ni sebenarnya tuan-tuan sekalian, dari segi zahir itu adalah negatif, tapi dari segi batin jahil tak negatif. Sebab dengan kejahilan itu kita mengaji, dipanggil jahil basit. Tapi kalau ada tambah satu lagi jahil murakkab dia panggil, jahil bertindih, itu dipanggil, orang Melayu panggil bodoh sombong. Mana orang Arab kata apa? Jahil murakkab ini, seorang yang jahil dan dia jahil, bosnya dia jahil. Mana tu yang 3 kali jahil tu? Dia jahil, mana dia tak tahu. Kemudian dia tak tahu, kata dia tak tahu. Mana dia duk asal kata dia tahu. Maka akhirnya tuan-tuan sekalian, dia jadi
dalam orang bahasa Melayu kata bodoh sombong. Dah bodoh tapi sombong. Dan tak mau mengaji, dia tak mau belajar. Maka dia berterusan dalam kejahilan. Jadi tuan-tuan, azan masuklah. Kita bagi laluan azan, kemudian kita sambung sikit lagi, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Jadi tadabbur sekalian, mana kita ini kena talaqi. Talaqa Adam Rabbih. Kemudian ada menerima, belajar, menimba, mengambil daripada Tuhannya kalimat, yakni kalimat-kalimat taubat, yaitu sebagaimana yang ada dalam surah Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tuan-tuan kita renung apa yang Adam sebut itu, memang itulah tawaduk. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampunkan kami ya Allah. Wa tarhamna, dan merahmati kami, mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan berterusan tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi. Itu tuan-tuan sekalian tawaduk.
minta belas kasihan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ampunkan. Dan Nabi Adam AS dan Hawa mendapat balik tempat dia. Tempat dalam syurga itu dia dapat balik. Kemudian dalam selian akhir kita nak tutup dengan dua ayat berikutnya, di mana Allah menjelaskan kita hidup di muka dunia ini. Qul nahbitu minha jami'a, akan berfirman, turun dah kamu sekalian dari syurga itu semuanya. Adam, Hawa, dan juga zuriat yang berada dalam zuriat yang berada bersama Adam dan Hawa. Itu sebagai ulama kata, kalau nak kira dari segi dhamir itu, qulna min ihbitu minha jami'an. Ihbita kalau nak kira, wahai Adam dan Hawa, kamu berdua turun. Tapi Allah Ta'ala guna jama', ihbitu, kamu semua. Maka sebagai mufassir menyatakan iaitu Adam dan Hawa beserta dengan zuriat-zuriat yang ada dalam diri kamu, yang kamu kandung, yang kamu pikul bersama itu, turun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian jika benar-benar datang kepada kamu dariku hidayah, petunjuk. Mana kamu hidup atas muka dunia nanti, kamu dan anak cucu kamu, anak pinak, zuriat-zuriat dan sebagainya sepanjang zaman, bila datang daripada aku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka sesiapa yang mengikut petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih. Maknanya Allah Ta'ala jamin kamu akan dijaga oleh Allah. Yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu dunia akhirat. Barang siapa yang mana zuriat keturunan kamu yang hidup atas muka dunia, bila datang Rasul yang aku utuskan membawa petunjuk, faman tabi'ah, siapa-siapa di kalangan anak cucu kamu, zuriat kamu yang ikut hidayah yang aku sampaikan oleh Rasul itu, maka aku akan beri keselamatan kepada mereka dunia dan akhirat. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, yang milih untuk ingkar, wa kadzabu ayatina, dan mendustakan terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal dalam neraka itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kisah Nabi Adam AS ini tamat di sini. Daripada ayat 30 sampai 39, itulah kisah kehidupan kita manusia, sejarah kita. Itulah kehebatan Quran. Dalam satu muka tu dia boleh huraikan, dia boleh buat, dia panggil jami' dan juga mani', dia panggil jami' dengan begitu, jawami' dia panggil. Dan kalau kita hayati, kita renung, dan sekalian, kita tahu macam mana nak bawa diri kita, macam mana nak hidup dalam muka dunia ini, macam mana kita nak selamat di atas muka dunia ini. Apa yang kita kena buat, apa yang kita kena yakin, dan apa yang kita kena laksanakan di atas muka dunia ini. Kalau takdirkan kita tersilap, tersalah, kita nak kena buat apa? Iaitu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tuan-tuan sekalian, jangan ada kesombongan dalam hati, sombong terhadap Allah dan Rasul. Bila tidak ada kesombongan dalam hati, maka kita akan mengikuti manhaj yang sama dengan Nabi Adam, iaitu manhaj talaqi. Kita bersedia untuk menimba ilmu daripada Allah dan juga Rasul. Kalau dalam hati kita ni ada perasaan tawaduk, tapi kalau hati kita ini ada terselit perasaan sombong, tuan-tuan sekalian, sedang tak sedang kita habis umur, tapi kita tidak talaqi daripada Allah dan Rasul, maka kita berada dalam kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.